Okey, hari ini mari kita teruskan sedikit lagi tentang pengamiran. Okey, ini adalah sambungan video yang kedua. Jadi kalau kamu dah lupa tentang kamiran tentu dan kamiran tak tentu, kamu boleh rujuk balik video yang pertama. Okey. So ini saya nak tunjukkan sedikit soalan yang melibatkan kamiran tak tentu. Okey, hari itu saya rasa saya dah terangkan satu soalan. Hari ini kita teruskan dua soalan lagi tentang masalah yang melibatkan kamiran tak tentu. Okey, ini rujuk kepada buku teks kamu, latihan formatif 3.1, muka surat 60. Soalan 6. Kecurunan bagi suatu lengkung yang melalui titik 35 ialah persamaan tersebut. Jadi soalan sudah bagi persamaan, tapi ini dia bagi tentang kecurunan. Jadi yang dia bagi ini bukan persamaan lengkung. Ini adalah berkaitan dengan kecurunan. So imbas kembali kalau kecurunan ini adalah dy dx kamu. Okey, sekarang dia suruh kamu cari persamaan lengkung. Maksudnya soalan dia nak cari y. Y sama dengan apa-apa. Dia nak carikan persamaan. Jadi macam mana nak buat dari dy dx nak pergi y? Maksudnya kita perlu buat pengamiran. Jadi langkah pertama kita kembangkan dulu. Okey, yang ada kurungan kita mesti kembangkan. So, X darab dengan 3X, kita ada 3X kuasa 2. X darab dengan 2, kita dapat 2X. Jadi, lepas kembangkan, kita boleh dapat 3X square dengan 2X. Lepas itu, untuk nak carikan persamaan Y, kita buat pengamiran. Okey, jadi buat pengamiran, kuasanya kita akan tambah 1. Jadi 2 tambah 1, kita dapat 3. Okey, bahagi lagi dengan kuasanya. Lepas tu yang kedua ini pun sama. Kalau tak ada nombor maksudnya kuasa 1. So kita tambahkan 1, kita ada kuasa 2. Bahagi juga dengan kuasanya. Jadi sekarang kita pemudahkan. 3 dengan 3 potong. 2 dengan 2 potong. So tinggallah persamaan ini. Jangan lupa kamiran tak tentu ada tambah C di belakang. Seterusnya mestilah kita nak cari nilai C. Jadi macam mana nak cari nilai C? Kita ganti masuk titik yang diberi. Jadi soalannya dia bagi 3 dengan 5. Ganti masuk. Y adalah 5, X adalah 3. Dan kita boleh carilah nilai C. Lepas cari nilai C, tulis balik persamaan. Ganti masuk dalam persamaan, kita boleh dapat persamaan lengkung. Iaitu Y sama dengan X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tolak 31. Okey, tengok lagi satu soalan. Ini nombor 7. Jadi dia bagi fungsi kecurunan. Bagi satu lengkung fx ialah f prime x. Jadi f prime x ini maksudnya adalah sama seperti dy dx. Sekarang dia nak suruh kamu tentukan persamaan lengkung. Macam soalan tadi, dia nak cari persamaan y. Jadi dari dy dx cari y, kita perlu buat pengamiran. Jadi kalau soalan bagi f prime x, kamu pun ikutlah f prime x. So kalau dia nak cari persamaan y, okey, atau kamu boleh tulis fx. Dari f prime x cari balik fx, itu adalah kamiran. Jadi kita buatlah pengamiran. Jadi kuasanya kita tambah 1. So 3 tambah 1 dapat 4. Bahagi dengan kuasanya lagi. Yang belakang pun sama. X kuasa 1, kita tambahkan 1, dapatlah X kuasa 2. Bahagi dengan 2, lepas tu kita permudahkan. Okey, 10 bahagi dengan 2, kita tinggal 5. Okey, jangan lupa tambah C di belakangnya. Dapatlah persamaan fx. Tapi kita perlu cari lagi nilai C. Jadi ganti masuk negatif 1 dengan 2 ke dalam persamaan. Jadi untuk ini X adalah negatif 1. Dan kamu punya Y ialah 2. Atau kamu punya fx adalah 2. Ganti masuk. Okey, kamu boleh dapatkan nilai C. Tulis semula persamaan, ini adalah persamaan lengkung kamu. Nak tulis Y pun boleh, nak tulis fx pun boleh.
Okey, seterusnya ini adalah penting. Macam mana nak tentukan luas di bawah lengkung? Jadi biasanya di kertas 2, pengamiran dia akan buat satu soalan. Dan biasanya dia adalah gabungan luas dan juga isi padu di bawah lengkungan. Okey, jadi video ini saya nak fokus fokus kepada luas di bawah lengkung. Macam mana nak cari luas? Jadi rumus yang pertama ialah kita buat kameran tentu. Maksudnya dia ada nilai A dan juga nilai B bergantung kepada soalan. Jadi dari A sampai ke B kita buat pengamiran di bawah lengkung. Dan belakang ini adalah dx. Jadi kamu perhatikan soalan. Kalau luas yang berlorek ini sentuh pada paksi X, belakang ini mesti dx. Okey, kita cuba tengok soalan. Soalan yang pertama. Okey, raja di bawah menunjukkan lengkung Y sama dengan X kuasa 3 tolak 4X. Jadi ada point O, A, B. Okey, sekarang dia suruh kamu hitungkan luas rantau berlorek yang dibatasi oleh lengkungan itu. Okey, A paksi X. Jadi soalan ini senang. Tak kira A, B, C semua dia kata dengan paksi X. Jadi tak perlu fikir, mestilah kamu buat pengamiran. Lepas tu dx. Jadi untuk A, dia nak buat pengamiran antara negatif 2 hingga kosong. Jadi kita pun buat pengamiran tentu dari negatif 2 sampai ke kosong. Masukkan persamaan, lepas tu kita buat pengamiran. So, X kuasa 3, lepas pengamiran, kita ada X kuasa 4 bahagi 4. Yang belakang ini, kita sebenarnya akan dapat 4X, lepas tu kuasa 2. Bahagi dengan 2 kuasanya. Okey, lepas tu kita permudahkan. 4 bahagi 2, kita dapatlah 2. So, baru dapat 2X kuasa 2. Lepas tu kita ganti masuk titik. Ganti masuk kosong. Yang atas tolak yang bawah. Ganti masuk negatif 2 ke dalam ini, saya dapat 4. Ganti negatif 2 masuk kepada X kuasa 2 ini, saya dapat 8. Dan kita boleh dapat jawapan ialah 4. Okey. Cuba lagi untuk B. Kalau 0 hingga 2. Jadi kita buat pengamiran 0 hingga 2. X kuasa 3 tolak 4X. Buat lagi pengamiran ganti masuk 2 dengan 0. Apabila ganti masuk, kita pun dapat luas ialah 4. Sebenarnya luas hanyalah bernilai positif sahaja. Tak boleh bernilai negatif. Macam kamu kira bilangan, kira panjang, kira luas, kira isi padu. Semua jawapannya mestilah positif, tak boleh ada negatif. So, sekiranya kamu dapat negatif, kamu letaklah modulus. Okey, di buku teks kamu tak ada modulus kan? Jadi, kamu boleh tambah modulus. Okey, jadi lepas modulus, kita dapatlah jawapannya 4. So, kamu ingat, kalau kita dapat luasnya negatif, kita letaklah modulus. So, kita tukarkan dia kepada nilai positif. Dan C, saya nak buat pengamiran dari negatif 2 pergi ke 2. Sebenarnya dia nak tambahkan dua luas tersebut. So, luas pertama sudah kira, luas kedua pun sudah kira. Masukkan nilai 4 tambah 4, dapatlah jawapan 8. Okey, atau kalau kamu C, soalan terus tanya C, dia tak tanya A dan B. Kamu nak buat pengamiran dari negatif 2 pergi ke 2. Lepas tu masukkan persamaan X kuasa 3 tolak 4X. Dx pun boleh. So, kamu ingat apabila soalan sebut tentang paksi X. Maksudnya kita nak cari luas dan tengok dia punya kawasan berlorek, dia pun sentuh pada paksi X. Jadi apabila dia sentuh pada paksi X, kita mesti buat dx. Ini penting. Dan persamaan kita mesti dalam sebutan X. Tak boleh ada sebutan Y. Jadi kalau persamaan yang diberi dalam sebutan Y, kamu perlu tukarkannya kepada sebutan X. Okey. Okey, ini jenis soalan yang kedua.
Maksudnya sekarang dia punya kawasan berlorek sentuh pada paksi Y. Nampak sekarang kawasan berloreknya sentuh pada paksi Y. Jadi kita nak buat macam mana? Jadi sekarang luasnya ialah kita buat pengamiran dari A pergi B. Sekarang kita akan buat pengamiran DY. Nanti persamaannya mesti dalam sebutan Y. Baru kita boleh buat kamiran dalam sebutan Y. Okey, kita cuba tengok soalan. Ini contoh ke-12. Muka surat buku teks anda 66. Okey, Raja menunjukkan lengkungan X dalam sebutan Y. Jadi soalan ini dia dah susun siap bagi kamu. Maksudnya dia bagi persamaan dalam sebutan Y yang bersilang dengan paksi Y pada dua titik. Okey, P dengan Q. Jadi sekarang kamu tak tahu apakah koordinat P dengan Q. Jadi A dia mesti nak suruh kamu cari koordinat P dengan Q. Baru kita tahu kita nak buat pengamiran dari apa nombor pergi ke apa nombor. Jadi kita cuba selesaikan A. Okey, apabila dia sentuh pada paksi Y, maksudnya nilai X-nya mestilah kosong. So kita ganti X kosong ke dalam persamaan. Kita akan dapat persamaan kuadratik. Y kuasa 2 tolak 2Y tolak 3. Ini adalah persamaan kuadratik. Jadi dalam persamaan kuadratik, kita tekan EQN. Dari kalkulator, kita akan dapat dua jawapan. 3 dengan negatif 2. Jangan lupa kamu punya kurungan untuk pemfaktoran. Jadi kalkulator dah dapat Y ialah 3. Tulis balik dalam kurungan. Dia akan jadi tolak 3. So, negatif 1, tulis balik dalam kurungan, kamu akan dapat tambah 1. So, sekarang kamu ada dua koordinat P dengan Q. Satu ialah 03. Mestilah nombor yang positif adalah P sebab P berada di atas. So, koordinat untuk P ialah 0 dengan 3. Dan koordinat bagi Q adalah 0 dengan negatif 1. So, kamu ada 0 dengan negatif 1. Okey, luas rantau berlorek dan dibantasi oleh lengkungan Y² tolak 2Y tolak 3. Macam mana nak buat? Jadi kita akan buat pengamiran. Kalau dy, kita mesti ambil koordinat Y. So kita buat dy, lepas tu ambil koordinat Y. Dari negatif 1 pergi ke 3. So ganti masuk negatif 1, 3. Lepas tu kita buatlah pengamiran macam biasa. Y kuasa 2, kamu buat pengamiran, dapatlah Y kuasa 3 bahagi dengan kuasanya. Yang kedua ini pun sama. Ini ialah 2Y. Lepas pengamiran, Y akan tambah 1 jadi 2 bahagi dengan kuasanya. Nanti kita permudahkan 2, saya dapat Y kuasa 2. Yang belakang ini ialah pemalar 3. So lepas buat pengamiran, kita ada 3Y. Nanti baru kita ganti masuk 3 ke dalam persamaan. Okey, nilai yang atas tolak nilai yang bawah. So, yang belakang ini adalah, kurungan yang kedua ini adalah ganti negatif 1 ke dalam persamaan. Okey, seperti biasa, luas mestilah jawapannya positif. So, jangan lupa letak modulus. So, letak modulus, barulah kita dapat jawapan 10, 2/3. Kamu nak tulis dalam pecahan tak wajar ataupun nombor bercampur pun boleh. Okey, jadi tadi semua tentang satu garis lurus ataupun satu lengkungan sahaja. Sekiranya sekarang soalan contoh yang ke-13, muka surat 67. Kalau melibatkan dua persamaan macam mana? Dan soalannya biasanya melibatkan satu lengkungan dan juga satu garis lurus atau dua lengkungan. Jadi nak buat macam mana? Okey, mari kita tengok contoh ke-13. Okey, Raja menunjukkan garis lurus Y sama dengan 2X. So, dia bagi satu garis lurus. Bersilang dengan lengkung 6X tolak X kuasa 2 dengan satu lengkungan. Okey, so dia sentuh pada dua titik, iaitu O dengan B. Okey, lengkung itu bersilang pada paksi X. Okey, antara O hingga ke A. So, ada dua titik lagi. Jadi, sekarang A mestilah dia suruh kamu cari koordinat A dan juga koordinat B. Okey,
Jadi untuk soalan ini, kamu boleh fikir kita nak guna dx ataupun dy. Jadi kalau kamu perhatikan soalan ini, dia lebih kepada dx. Sebab kalau dia turun ke bawah, kita memang dapatlah sentuh paksi x. Jadi dengan jelasnya soalan ini adalah dx. Sebenarnya kalau kamu nak buat dy pun boleh. Tapi dari titik persilangan ini, kamu tengok pergi y. Ada satu tempat yang tak bersentuh, nampak tak yang atas ni? So kalau buat dy, kamu perlu cari lagi koordinat atas ni. Okey, titik maksimum. Dan dia akan bertambah susah. Jadi untuk soalan ini, kita lebih senang kalau kita gunakan dx. Okey, kita teruskan carikan koordinat A dan B. Okey, jadi kita carilah koordinat A dulu. Jadi koordinat A ini bergantung kepada lengkungan. So kita ambil persamaan lengkung ini. Okey, persamaan lengkung ialah 6x tolak x kuasa 2. Kita gantikan y ialah kosong ke dalam persamaan. Okey, kita dapat lagi kuadratik. Okey, dua-dua ada x, kita boleh faktorkan, keluarkan x. So, saya tinggal 6 tolak x. So, sekarang dapat dua nilai 0 dengan 6. Jangan lupa kalau soalan nak cari koordinat. Nanti jawapan kita mesti dalam bentuk kurungan. Okey, jadi A adalah 6, 0. So, kita dapat A adalah 6, 0. Lepas kita dapat koordinat, terus tulis dalam gambar raja. Nanti lebih senang kamu nak selesaikan bersamaan. Sebenarnya ada satu titik lagi di sini. Betul tak? X ialah 0. Maksudnya ini adalah 0 dengan 0. Okey, kita pun tulis dulu dalam gambar raja. Sekarang gantikan y sama dengan 2x ke dalam persamaan 6x tolak x kuasa 2. Kenapa? Sebab sekarang dia nak cari titik persilangan antara O dengan B. Sebab B ini adalah titik persilangan antara garis lurus dan juga persamaan lengkung. Jadi kita perlu buat persamaan serentak. So kita nak selesaikan y sama dengan 2x dan juga y sama dengan 6x tolak x kuasa 2. So kita selesaikan, nampak y sama dengan 2x. Jadi kita gantilah 2x ke dalam persamaan yang kedua. So kita gantilah y ini dengan 2x. Dapatlah persamaan ni. Okey, susun semula kita dapatlah persamaan kuadratik. So dapat lagi x kuasa 2 tolak 4x. Faktorkan, kita dapat satu nilai x ialah 0, satu nilai x ialah 4. Okey, dah dapat nilai x disebabkan kita nak cari koordinat. Jadi perlu ganti balik nilai x ke dalam persamaan y untuk carikan nilai y. Okey, 4 ini dah ganti kepada 2x pun boleh. Nak ganti kepada 6x tolak x kuasa 2 pun boleh. Dua-dua kamu akan dapat jawapan yang sama. Dan biasanya kita akan pilih persamaan yang lebih senang. Jadi kali ini kita nak pilih 2x. Lebih senang. So kita dapat nilai y-nya ialah 8. So kita tahu koordinat B ialah 4, 8. Seperti biasa, label dalam gambar raja. So B ini adalah 4. Okey, dengan 8. Barulah kita pergi buat soalan B. Sekarang dia nak cari luas rantau berlorik yang dibatasi oleh lengkung 6x tolak x kuasa 2 dan juga perentas OB. Dan juga garis lurus lah dengan senang ceritanya. Dia nak cari kawasan berlorik tersebut. Okey, macam mana nak dapat kawasan berlorik? Okey, kita padam dulu mana yang dah conteng-conteng tu. Okey, so marilah kita tengok macam mana nak dapat kawasan berlorik. Okey, jadi untuk dapatkan kawasan berlorik, okey, jangan lupa semua yang kita cari adalah luas di bawah graf. Jadi kalau kita buatlah pengamiran dari 0 hingga ke B, sebenarnya kita adalah cari semua kawasan ini. Semua luas di bawah lengkungan. Tapi kita tak nak semua kan? Kita nak yang atas sahaja. Jadi kita perlu tolaklah yang bawah ini segitiga. Tolak yang kawasan C ini. Barulah kita boleh menjawab soalan sebab saya nak kawasan yang putih ini sahaja.
Okey, barulah kita dapat seperti soalan. Atau senang katanya, kamu ingat kita cari yang atas, tolak yang bawah. Jadi ikut soalan ini, yang atas adalah lengkung, betul tak? Atas ialah lengkung. So kita ambil yang atas, tolak yang bawah. Yang bawah ialah garis lurus, betul tak? So dengan senang katanya, kita ambil atas, tolak bawah. Okey, so kita buatlah pengamiran. Buatlah pengamiran yang atas ini. 0 sampai ke B. Kalau kita buat dx, mestilah kita ambil koordinat x. So kita ambil 0 hingga 4. So kita akan ambil pengamiran 0 hingga 4. Masukkan lengkung sebab yang atas ini ialah lengkung. So kita masukkan 6x tolak x kuasa 2. Okey, kenapa belakang ini nak tolak 16? Sebab ini adalah luas segitiga tadi. So, luas segitiga, kamu nak kira terus pun boleh sebab semua dah pandai kan? Luas segitiga adalah separuh darab dengan tapak, darab dengan tinggi. So, macam mana nak kira tapak? Sebab kita dah ada koordinat B. So, kita tahu yang tapak ini adalah 4. Macam mana nak dapat tingginya? Sebab kita pun dah ada koordinat B ini adalah 8. Yang Y-nya ialah 8. Maksudnya tingginya ialah 8. So, kita buat separuh darab tapak, darab dengan tinggi. Kita boleh dapat luas untuk segitiga adalah 16. Tapi untuk siapa yang tak pandai kira luas segitiga, cikgu boleh tak guna pengamiran? Boleh, tak ada masalah. So, kita pun boleh buat pengamiran. Kalau 0 hingga B, okey, masih kita ambil koordinat 0 hingga 4 sebab kita nak buat dx kan. So, kita nak buat dx. So, kita kekalkan 0 hingga 4. Kita buat dx. Okey, masukkan garis lurus sebab ini ialah garis O hingga B. Ini adalah garis lurus. Sebab saya nak cari yang kawasan segitiga C ni kan. So, kita masukkan yang garis lurus 2x. Okey, kita cuba. Adakah kita dapat jawapan sama 16? So, kita buat pengamiran. So, 2x tu kita akan dapat 2x kuasa 2. Bahagi kepada 2. Tutup kurungan. Masukkan 0 dengan 4. Permudahkan 2. So, kita tinggal x kuasa 2. So, kita tinggal x kuasa 2. Okey, 0 hingga 4. Untuk kamiran tentu kita akan ganti titik yang atas tu tolak titik yang bawah. So, gantilah 4 masuk. So, 4 kuasa 2. Tolakkan 0 kuasa 2 ataupun 0. Sebab apa-apa benda 0, kita dapat 0. So, saya masih dapat 16. Okey, jadi kalau kamu tak pandai segitiga, luas segitiga, kamu pun boleh guna pengamiran. Tapi dengan jelasnya kamu nampak langkah pengamiran lebih panjang kan? Jadi untuk bentuk yang kamu sudah kenal macam segitiga, segi empat, trapezium, kita akan terus kirakan luas tersebut sahaja tanpa guna pengamiran. Jadi siapa yang nak guna pengamiran boleh teruskan, nak terus kira segitiga pun boleh. Jadi untuk buku teks kamu, dia terus gunakan yang luas segitiga sebab dia lebih senang. So, tolaklah 16 di belakang ini. So, yang depan ini kita masih buat pengamiran. So, x kita buat x kuasa 2. So, kita ada 6x kuasa 2. Lepas tu bahagi dengan kuasanya ialah 2. So, kita permudahkan, kita dapatlah 3x kuasa 2. Dan belakang ini x kuasa 2. Lepas pengamiran, kita akan dapat x kuasa 3/3. Okey, ganti masuk 4 tolak 0. Okey, lepas tu tolak lagi 16. Jangan lupa yang 16 ini. Lepas kira-kira, kamu dapatlah jawapannya. Okey, jadi dah selesai. Jadi ini saya nak ingatkan, kalau nak carikan luas, okey, kira dulu luas atas. Okey, tolaklah luas bawah. Ataupun kiralah lengkungan yang atas, tolaklah garis lurus yang bawah. Tak kira garis lurus dulu ataupun lengkungan dulu. So, kamu ingat yang atas, tolak yang bawah. Kamu boleh selesailah soalan ini.
Okey, jadi masalah yang melibatkan kamiran tak tentu dan juga luas di bawah lengkungan sudah selesai. Jadi saya nak kamu fokus kepada luas di bawah lengkungan. Ini biasanya dia akan keluar di kertas 2. Campur lagi dengan isi padu. Dan isi padu saya akan teruskan dalam video yang seterusnya. Okey, tapi tak kata kamiran tak tentu ini tak penting sebab ini dia akan keluar di paper 1. Okey, jadi sila perhatikan, lepas tu nanti kamu akan buatlah latihan. Okey, sekian. Terima kasih.